Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Selamat berkenalan kepada yang pertama kali kelas dengan saya. Ada juga yang dah lama, yang tahun lepas lagi. Ada juga yang dah kenal tapi tak pernah kelas dengan saya. Tapi tahun ni baru kelas dengan saya kan. Okey. Nah, saya Ustazah Nadwa. Salah seorang guru di Masjid Hasanah lah. Okey, insyaAllah ini kelas tajwid kita untuk tahun ni, tahap 3. Okey, jadi kalau ikutkan tahap 3 kita akan gunakan buku yang masjid tu lah. Buku yang boleh dapat daripada Ustaz Wali tu lah buku ni. Siapa yang tak ada? Okey. Belum dapat lagi. Dapatkan dekat mana Ustazah? Ustaz Wali ada jual. Dia jual ni? Beli di pejabat. Buku ni udah ke Ustazah? Betul. Buku tu lah. Ya. Ya, betul. Okey. Dekat pejabat ada. Semalam ada yang tanya. Masih ada lah rasanya. Ustazah nak tanya, kalau yang ni berbeza ke? Ni beli kat Masjid Hasanah juga dulu? Itu dia sebenarnya buku tajwid ni sama je apa pun. Tapi sebab bila masjid yang kata buku ni sebagai rujukan kita, boleh je guna buku tu, tak ada masalah. Buku tu pun saya pun ada. Saya suka juga buku biru tu sebab dia ada matan tajwid dia. Buku ni kan Ustazah? Mana? Saya tak nampak gambar ni. Tak Nampak keluar. gambar? Cuba onkan kamera. Ya, buku tu. Ya, okey. Cuma yang tadi yang biru tu dia lagi detail lah. Okey. Boleh je guna, tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Kalau nak beli pun tak ada masalah. Okay. Guna je apa buku yang ada dulu. Sebagai rujukan. Dia sama je kadang-kadang. Okay. Buku-buku ni. Ilmu tajwid dia tetap sama. Kadang-kadang cara penulisan, gambar tu je yang beza. Okay. Kalau ikut pada buku ni, kita akan mula dengan tajuk pengenalan kepada ilmu tajwid. Tapi ini sebagai ulang kaji je lah kan. Sebagai peringatan, sebagai ulangan pada kita tentang ilmu tajwid. Okay. Ilmu tajwid iaitu kita akan belajar tajwid. Tak ada lain melainkan untuk kita memperelokkan kita punya bacaan Al-Quran. Kan. Tajwid jawada yujawidu tajwidan. Okay. Mempercantikkan, memperelokkan kita punya bacaan Al-Quran. Ada juga ulama' dia tafsirkan, kalau ikut buku ni muka surat 36 siapa yang ada buku mentarifkan tajwid ni sebagai kita menunaikan hak. Maksudnya setiap huruf, satu-satu huruf tu. Alif hingga ya dia ada hak dia. Hak dia dari segi apa? Dari segi sifat, mana makhrajnya, mana dengungnya, mana panjang. Itu yang dia katakan hak huruf. Jadi bila kita baca, kita wajib memberi hak kepada setiap huruf tersebut. Okey? Dia merangkumi semua. Bukan maksudnya bagi sikit, tak bagi tak apa tak. Dia kena bagi semua. Okey? Apa-apa je lah yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Okey? Jadi hukum kita mempelajari ilmu tajwid ini adalah apa hukumnya? Fardu ain. Payah. Betul ke? Fardu Kifayah.
Oh, ya, Mempelajari fardu kifayah. ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul adalah fardu ain. Jadi boleh tak kita membaca Al-Quran dengan betul tanpa mempelajari ilmu tajwid? Ah, Tak mustahil boleh. Ada orang. Sebab saya pernah jumpa orang yang tanya tajwid tak tahu apa nak jawab. Tapi bacaan Al-Quran dia betul. Maksudnya dia berguru tu, dia baca, guru dia tegur, maksudnya dia ingat mana salah, mana ini sini dengung, sini sebut macam mana. Tapi satu pun hukum dia tak tahu. Nun mati jumpa apa tu mana dia tak tahu. Tapi dia boleh baca Quran dengan betul. Okay, sebab dia bertalaki macam tu cara dia. Dia tak belajar ilmu tajwid. Okay, jadi sebab tu dikatakan mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah. Okay, baik. Okay, jadi apa dalil yang mengatakan bahawa kita baca Quran ni kena baca dengan betul? Itu dalam surah Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ini adalah maksudnya bertajwid. So baca dengan betul. Ada banyak lagi hadis lah. Okay, yang tu nanti boleh baca. Siapa ada buku boleh baca. Banyak lagi huraian-huraian tentang pengenalan ilmu tajwid ni. Okay. Dia lain kita nak memelihara diri kita daripada kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Sebab kalau kita tengok apa pun tingkatan speed kita baca Quran tu, sama ada kita baca secara perlahan ataupun sederhana ataupun laju, kan, tartil, tadwir, hadar semua tu, apa pun syarat dia tak sama, iaitu dengan tajwid yang betul. Okay. Baik, sekejap ya. Boleh mute dulu sebab ada bunyi bising sikit. Siapa-siapa yang belum mute dulu. Nanti nak cakap on balik. Alright. Okay. Kalau tak pandai nak unmute jangan apalah. Takut nanti nak cakap tak boleh cakap pula. Okay. Baik ya. Okay, insyaAllah. Tapi apa-apa pun kelas, saya akan ulang balik tajuk makhraj dan sifat huruf. Sebab ini sangat penting. Kalau ikut pada susunan buku ni, buku yang tadi ni saya tunjuk ni, kalau ikut susunan bab makhraj dan sifat duduk belakang. Okey, kebanyakan buku kita guna kat Malaysia ni kebanyakan ni sifat makhraj huruf duduk di belakang. Sedangkan sebelum kita nak belajar tajwid, kita nak belajar dululah sebut huruf yang betul. Suruh huruf hijaiyah ni. Baru kita nak cerita nanti huruf tu jumpa huruf ni macam mana. Okey. Jadi kita kena tahu makhraj huruf dulu dan sifat huruf. Kemudian baru kita akan pergi kepada bab tajwid yang lain. Boleh? Angguk pun tak apa. Saya nampak. Okey. Boleh. InsyaAllah. Jadi hari ni kita akan ulang lah. Saya kira ni ulang kaji lah sebab tahap 3 kan. Bab makhraj dan bab sifat huruf. Bab makhraj dan sifat huruf. Okey. Sekali-sekali nak buka mic tu tak apalah. Nak rampuk saya cakap tak apa. Okay. Sunyi pula saya cakap seorang-seorang. Okay, tadi saya suruh tutup kan. Sebab tadi ada bunyi macam-macam sikit belakang. Jadi saya tak berapa dengar. Okay. Makhraj dan sifat huruf. Kalau nak tengok pada buku ni, kalau ada buku apa-apa pun buka je. Bab makhraj, bab sifat huruf. Okay. Kalau buku yang ni pada muka surat, tengok dia duduk dalam bab 8. Bab makhraj. Dia letak bab pertama ni pengenalan ilmu tajwid, bab kedua hukum nun mati dan tanwin. Jadi saya degil sikit, saya nak pergi belakang dulu. Makhraj huruf dengan sifat huruf. Okey, penting kita tahu huruf tu sebut macam mana. Nanti dia akan jadi susah bila dah lah kita sebut huruf tu tak betul, kita nak gabungkan dengan huruf lain, contohnya idgham pun ikhfa dan sebagainya. Dia jadi 2 kali tak betul. Okey, makhraj huruf. Muka surat 189. 189 kalau buku ni. Apa nanti saya... Siapa yang tak ada buku langsung? Tak ada buku apa-apa? Apa-apa buku pun tak ada? Ustazah, buku ni sama ke Ustazah? Sama. Sama. Dia Dr. Surul kan? Surul Syahbudin, betul? Ke tak? Ya, Dr. Surul. Okey. Cuma tak tahulah kalau muka surat dia berbeza kan dekat page mana. Tak ada. Kalau dia yang lamanya tajwid
Dua. Tu tak apa, buka je. Tajuk tu tak apa, buka. Dia makhraj huruf dalam tahap 1. Depan. Okey, kalau buku tu saya pun ada ni buku tu. Okey, surat. Awal. Buku surat 4. Surat 4 ni kalau buku ni, surat 4. Okey, baik. Makhraj huruf iaitu tempat keluar huruf. Huruf-huruf hijaiyah. Dia ada tempat-tempat dia keluar. Okey. Jadi bila kita membaca huruf hijaiyah, apa benda yang terlibat? Apakah komponen dalam mulut kita ini yang terlibat dalam kita nak menyebut huruf-huruf hijaiyah ni? Okey. Gigi, lidah. Lagi? Halkum. Halqum, Bibir, bibir. Betul? hidung, rongga hidung. Hidung. Betul? Lelangit atas. So untuk orang yang lahir ada lelangit, mungkin akan masalah sikit lah. Okey. Rongga mulut. Kerongkong kan? Kerongkong. Rongga mulut lain, kerongkong lain. Kerongkong sini. Rongga yang di dalam, di antara lidah dengan lelangit tu. Ruang tu, itu rongga mulut. Okey. Itu adalah komponen anggota yang kita akan guna. Paling penting, peti suara. Sebab orang tak ada suara kan. Tak boleh. Okey. Lidah lah. Lidah antara makhraj huruf yang paling banyak huruf keluar daripada situ. Okey. Baik. Okey, tempat keluar huruf-huruf Al-Quran. Okey, huruf hijaiyah ada berapa? 29. 9. Okey, ada pendapat kata 28. 29. 9 ataupun 28. Okey, baik. Okey. Kita akan pergi kepada makhraj yang huruf yang pertama, anggota yang pertama, iaitu halqum. Wah, kalau buku ni dia cerita makhraj am, makhraj khas. Okey, sebab dia ikut cara sebutan. Lah kita ikut buku ni lah, senang. Okey, makhraj am ada 5 iaitu halqum, 2 bibir, lidah, rongga mulut dan juga khayshum. Ya, saya akan share screen kat sini. Tengok sinilah senang. Baik. Nampak Okey. Ya. Sebab dalam buku kita ni gambar dia hitam putih. Tak seronok sikit kita tengok yang ada warna ni, buku yang tahap 1, tahap 2. Okey, ini adalah bahagian-bahagian makhraj huruf. Okey, tengok ada rongga hidung, rongga mulut, 2 bibir mulut, kan, bibir lah kan, 2 bibir, lidah dan juga kerongkong. Kita akan pergi kepada kerongkong dulu. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-halqu. Okey, al-halqu, kerongkong. Jadi kita kena tahu daripada kerongkong ni keluar 6 huruf. 6 huruf daripada kerongkong. Ini kira ulang kaji je ni. Iaitu bawah sekali ada ha dan hamzah. Kemudian di atas sikit ada huruf apa? Ghin dan ha. Ain Ghin atas ain dan ha. Ain, Ha ha. pedas. Okey, dan di atas sekali adalah ghin dan kha. Ghin dan kha. Okey. Okey, baik. Kemudian daripada halqum ini kita akan pergi kepada lidah. Lidah ini huruf dia banyak sikit. Okey, baik. Okey. Okey, kalau lidah ni huruf dia banyak sikit. Okey, kita pergi kepada halqum. Saya suka guna tangan ni. Saya dah biasa kelas dengan saya guna tangan Ini tangan. Bayangkan ini al-halqum. Ini adalah lidah. Okey, kalau daripada kita ni, ini lidah kan? Lidah kat sini pergi ke halqum. Jadi ini halqum, naik sini lidah.
Okey, sebab lidah ni banyak. Jadi dia kena dapat gambaran. Nak tunjuk lidah dalam mulut sendiri tak boleh cakap pula lagi. Okey. Jadi halqum tadi bawah sekali dia ada 3 tingkatan. Bawah sekali huruf hamzah dan ha. So ha yang besar tu dia keluar daripada bawah lah, yang bunyi besar tu. Lepas tu naik ke atas sikit akan ada ha yang kita panggil ha pedas dan huruf Ain. ain. Ain di situ. Kesalahan orang selalu buat dia keluar ain ke hidung. Dia baca Ain, ya. Itu sengau tu. Itu bukan ain. Ain daripada halqum. Dan naik ke atas adalah ghin dan kha yang bila kita sebut memang kita rasa kat sini. Itu kan kita rasa. Itu adalah tempat ghin dan kha. Ini baru makhraj belum masuk sifat. Masuk sifat tu nanti yang membuatkan kita belajar di bunyi tebal ke bunyi nipis ke. Okey. Okey, nampak dah? Selesai dah. Ni kalau ikut tangan ni selesai dah pada 3 bahagian halqum. Kita akan pergi kepada lidah. Bayangkan ini lidah Ini atas lidah. Ini yang saya tunjuk tapak tangan saya ini adalah lidah ni, yang atasnya. Okey, ini yang paling dalam. Kita panggil pangkal lidah. Ini yang hujung. Kita panggil hujung lidah. Sini tengah lidah. Kat tapak tangan ni tengah lidah. Dan sini adalah tepi lidah. Boleh bayang ini lidah? Okey. Ada berapa huruf daripada lidah? 18, betul. 18. Okey. Ada 18 huruf. Paling banyak adalah makhraj lidah ni. Sebab tu saya suka buat tangan ni. Sebab nak bagi ingat senang. Okey. Bermula daripada pangkal. Kita mula daripada pangkal. Okey. Kita akan pergi ke hujung. Daripada pangkal lidah, apa huruf yang paling pangkal sekali? Qaf. 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 Okey, qaf ini akan naik ke mana? Off. Anak tekak. Anak tekak tu. Ataupun kita panggil dia lelangit yang lembut, yang belakang tu. Okey. Berbanding dengan satu lagi, dekat pangkal lidah ada huruf kaf. Kaf dia naik ke atas tetapi depan sikit, dekat lelangit yang dah keras. Kita panggil langit keras. Langit lembut itu qaf. Kaf depan sikit. Okey, jadi 2 huruf. Sebab tu kadang-kadang orang baca, orang suka tertukar antara qaf dan kaf ni. Okey, macam contohnya qul. Qul. Ramai baca jadi kul. Kul a'u. Kul. Itu kaf. Okey, so kena jaga dia naik ke mana tu. Dan dia naik macam mana? Maksudnya dia naik ke langit tu dia rapat. Itu adalah qaf. Bila rapat sebab itulah tak boleh keluar angin, sebab itulah qaf bukan huruf hamas. Itu kalau kita gabungkan dengan sifat. Nampak? Makhraj dan sifat. Qaf ni dia naik tutup. Assalamualaikum Taza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh dapat link. Ya. Jemput. Okey. Ramai ni. 22 orang. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lambat masuk. Okey. Kita tengah belajar tentang makhraj huruf. Okey, qaf dia naik. Qaf bila dia naik, dia tutup rapat. Ini kalau saya gabungkan dengan sifat. Bila dia tutup rapat, jadi tak ada peluang untuk angin keluar, maka dia bukan hamas. Hamas kan terlepas nafas. Jadi kaf dia naik lembut. Dia pegangan dia dengan makhraj agak longgar. Tak apa, itu nanti kita cerita tentang sifat. Jadi qaf dan kaf di pangkal lidah. Qaf naik ke lelangit keras, langit lembut, kaf naik ke lelangit keras. Okey. So bunyi dia beza aq, ak. Beza bunyi dia berbeza. Okey, kita akan pergi kepada tengah lidah. Selesai ya, pangkal lidah tadi dah selesai. Ada 2 huruf, qaf dan kaf. Kita pergi kepada tengah lidah. Huruf apa di tengah lidah? Jim. Shin, ya. Ya, jim, shin dan ya. Ada 3 huruf. Maksudnya ketika kita sebut huruf-huruf ini, lidah yang naik adalah lidah tengah. Lidah yang akan naik ke lelangit adalah lidah tengah. Tengah. Okey? Kalau kita nak
cuba nak rasa, kita matikan huruf tu, letakkan a di depan. Aj. Aj. Perasan tak lidah kita yang tengah ni yang naik kena langit. Aj. 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 Okey, ayya, ayya. Rasa kan? Ataupun asya. Daripada situ kita dapat rasa. Benda kita tak nampak je, kita kena buat macam tu lah untuk kita rasa lidah mana yang tengah naik tu kan. Okey. Jadi tengah lidahnya ada 3 huruf ni. Okey, jadi bila kita sebut huruf-huruf ini, lidah ini yang tengah yang tengah ni yang naik. Okey. Okey, kita selesai pangkal dan kita selesai tengah. Kita pergi ke tepi. Apa huruf yang ada di tepi lidah? Hot dengan lam. Dot. Dot lam. Lam bukan tepi. Hujung Lam kan? tepi ke? Lam hujung tepi lidah. Dot. Bot satu sahaja tepi. Oh. Bot satu sahaja tepi lidah. Ya, saya di mana? Okey, muka surat 196 Lam tak, kalau buku ni. Lam bukan tepi. Lam hujung lidah. Hujung lidah. Okay. Ini tepi ya, maksudnya bila kita sebut huruf ba, sepanjang tepi ini terlibat. Okey, dia akan pergi ke geraham sama ada kiri ataupun kanan. Okey, pergi ke tepi, makhrajnya panjang. Sebab tu sifat dia istitalah, panjang sampai ke tepi. Maksudnya daripada geraham sampai ke bahagian depan. Okey. Okey. Itu makhraj huruf ba. Lam bukan tepi lidah. Macam mana nak sebut lam kalau pakai tepi lidah? Mesti tengah. Lam hujung. Belum jumpa lam. Tengah tadi ada 3 je. Tengah tadi ada 3 je. Shin, jim dengan ya. Apa kalau tak faham ke apa ke terus tanya Sin, ya, jim. Shin, ya, jim tadi 3. Tengah tu 3 je. Shin, ya, jim. Okey. Lepas tu kita bagi tepi tadi ada 1 huruf saja iaitu bod. Bot. Cuba tengok kalau dalam buku muka surat 196 tu ada gambar. Bagaimana tepi lidah tu pergi ke geraham atas. Sama ada kiri ataupun kanan. Jumpa? Jumpa. Okey. Ikut pada mana kita boleh. Kiri ataupun ke kanan. Okey. Sekarang kita akan pergi ke hujung lidah. Hujung lidah ni banyak. Banyak huruf yang melibatkan hujung lidah. Cumanya dia lagi mudah bila kita buat dia dalam kumpulan, dalam grup dia. Okey? Ingat tak tadi ni hujung lidah? Okey, ni hujung lidah. Hujung jari saya ni bayangkan ini lidah ni. Ni lidah. Ni permukaan lidah. Ni hujung ni. So ada huruf yang bila kita sebut hujung lidah kita ni naik ke langit. Ada huruf yang kita sebut hujung lidah ni pergi ke belakang gigi kacip atas. Gigi kacip ni, gigi kacip, gigi tengah ni, gigi arnab ni. Okey, dia pergi ke belakang. Belakang maksudnya dalam lah. Di antara gigi dengan gusi tu, dekat situ. Ada huruf yang bila kita sebut hujung lidah kita ni pergi ke belakang gigi kacip bawah. Tak perasan sebut huruf, tak perasan pun main mana kan. Lidah tu pergi mana. Ada huruf yang bila kita sebut hujung lidah kita ni pergi ke bawah gigi kacip. Ni, bawah. Ta. Tu kan. Okey, kita akan pergi ke satu-satu grup. Nampak tak? Tadi saya sebut ada berapa grup? Siapa perasan? 3. Ada 4. 4. Ada 4. Okey, kita pergi grup yang pertama. Hujung lidah, ingat hujung lidah ada 4 grup. Ada 4 kumpulan. Hujung lidah dia ada 4 kumpulan. 1 hujung lidah pergi ke langit. Iaitu huruf lam,
huruf nun dan huruf ra. Lam, nun, ro. Cuba buat al kan, hujung lidah naik ke langit kan. Jadi kalau budak-budak yang tak boleh sebut huruf L, suruh dia letak lidah dia kat langit. La ajar macam tu. Kan ada budak tak boleh sebut kan. Dia sebut toyong nak suruh tolong kan, tolong. Letak, suruh dia letak long, automatik dia boleh nanti. Okey, tu kata Quran ni syifa, penyembuh. Budak-budak yang pelat betulkan dengan makhraj huruf. Kenapa saya dengar bunyi bising Sekejap Saya pun dengar. Saya ke punca dia? Saya ke punca dia? Kan ada dua masail. Tutup dah. Tu Kan? Banyak. Betul lah. Okey. Nampak? Hujung lidah naik ke langit tadi. Jadi la kan kita letak. Jadi budak yang tak boleh sebut L itulah ubat dia. Letak lidah. Suruh dia letak lidah kat langit. Ada cucu, ada anak kecil yang tak boleh sebut tu. Anak saya salah seorang. Saya dah baru betulkan. So sekarang asyik nak betulkan aja. Dia asyik ulang je perkataan yang ada huruf L tu. Dia lah yang cakap toyong. Lepas tu saya kata apa? Dia pun letak tolong. Susah sikit lah mula-mula tapi dia dah boleh sebut huruf L tu. Okay. Jadi ada dua huruf lagi, lam, nun dengan ra. Nun pun an. Okay. Jadi bila kita tahu makhraj nun di mana, nanti bila kita belajar izhar, belajar ikhfa, kita dah tahu dah cara mengizharkan nun adalah dengan meletakkan nun di makhrajnya. Dengan menzahirkannya, itu maksud izhar. Bila kita kata ikhfa itu sembunyi, kita sembunyikan nun daripada makhrajnya. Dia tak boleh ada kat makhraj dia tu. Dia tak boleh kena dah langit. Itu yang dikatakan ikhfa. Nampak? Jadi kalau kita tak tahu nun makhraj di mana, macam mana kita nak buat ikhfa? Betul? Jadi izhar adalah menzahirkan nun. Zahir, benda yang jelas, benda yang nyata adalah bagi hak dia yang sebenar-benarnya. Jadi nun tempat dia di langit. An'amta, nampak? Kita letak. Tapi kalau nun itu pada hukum ikhfa, kita tak boleh letak pada langit. Kita sembunyikan dia daripada tempat asal dia. Tu yang maksud ikhfa, sembunyi tu. Kita baca nampak hujung lidah tak naik langit. Kita tak baca nampak kita letak jelas. Bila letak automatik bunyi jelas. Dia jadi izhar. Itu penting kita tahu makhraj huruf. Itu baru cerita tentang jangan letak. Nanti bila dah masuk sifat huruf, bila nun mati jumpa huruf isti'la, kena angkat pangkal lidah. Bunyi tebal. Bila jumpa huruf istifal, rendahkan. Bunyi dia lain. Bila jumpa huruf qaf, paling tebal. Bunyi dia semua berbeza. Penting kita tahu makhraj huruf. Okay. Tadi dah ada lam, ada nun, satu lagi ra. Ra boleh tak bergetar kalau lidah kita tak kena langit? Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Tak ada, tak boleh. So budak yang pelat, orang yang pelat R, dia tak kena langit tu lidah dia. Dia punya rumah. Kan? Dia kata ro. Lidah dia tak kena langit tu. Sebab tu bunyi ro. Bila kena baru boleh bergetar. Tak kena tak boleh bergetar. Benda yang bergetar dia perlu kena pada permukaan. Macam loceng. Ring. Tu kan. Dia kena kan? Yelah. Yelah. Ya. Ro tu. Okay. Ro. Tu cara kita nak ajar. Kalau kita kata orang tu tak boleh pelat. Sebab saya salah seorang orang yang memang saya berpegang pada saya pelat. Dululah cerita dia. Tapi bila saya pergi kat Mesir tu, Syekh kata tak, awak tak pelat. Orang yang ajar awak Quran tak ajar awak makhraj. Saya terkejut tau. Tapi saya bukan pelat lam nun ra lah. Saya pelat sin. Saya dulu tak boleh sebut ni. Saya tak boleh buat. Saya buat bunyi macam shin. Shh tu. Saya sebut syaya. Dululah. Sekarang saya dah boleh sebut saya. Saya dulu asyik kena ejek lah kalau kat sekolah sebab saya bunyi sya, bunyi macam tebal.
Saya belajar makhraj baru jumpa. So betul lah Quran tu syifa, betul? Quran tu penyembuh. So anak-anak yang tak boleh sebut R, antaranya R lah yang selalu orang tak boleh sebut kan, budak-budak kan. L, Allah, 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 Allah. Dia guna bibir, Allah, Allah. Sedangkan lam guna lidah dengan langit. Allah. Okay. Okay, jadi selesai kumpulan pertama, hujung lidah ke langit. Ada lam, ada nun, ada ra. Ada ra. Ra. An, al, ar. Okay. Ra. Ar. Okay. Kita masih guna hujung lidah. Kita pergi ke kumpulan yang kedua, ke belakang gigi kacip atas. Gigi kacip, gigi yang depan. So belakang maksudnya di dalam mulut kita. Di antara gigi atas dia ada gusi kan? Dekat situ. Ada 3 huruf. Iaitu huruf ta, huruf dal, huruf ta. Kita sebut, kita letak belakang ada. Jadi lidah kita sebut huruf dal, lidah kita di situ. Sebab tu huruf dal, huruf hijaiyah, bunyi dia da. Da, di, du. Dia tak bunyi macam huruf di. Da, di, du. Keras sebab kita hujung lidah naik ke langit. Da, di, du. Kalau kita baca bahasa Melayu ke apa, kita di kita tu keras sebab lidah kita pergi ke langit. Da, di, du. Betul tak? Da. Tapi ini dia pergi ke belakang tu, di antara gigi dengan gusi tu. Da. Da, di, du, duduk. Arab. Duduk. Pergi Mekah kan. Duduk. Ibu-ibu duduk. Ibu-ibu duduk. Sebab dal dia di situ. Dal dia bukan keras macam kita. Sebab tu bila kita baca wadda kathiru, kita tak baca wadda, kita tak baca keras ya. Dal dia lembut. Tapi sebab kita sebab dia lebih kurang macam huruf D, kita pun baca macam D kan, baca keras kan. Ini ubah sikit, bagi Arab sikit. Okay, nak cakap dengan anak pun cakap belajar Arab lah. Tolong beli lada hitam macam Piramli, okey? Baik. Okey, itu hujung lidah ke belakang gigi kacip atas. Sodata. Ada ta, dal, to. Kemudian hujung lidah. Okey, saya ambil dari atas lah. Maksudnya dia bergerak daripada tadi ke langit, kemudian turun sikit ke belakang gigi kacip atas, kemudian turun sikit hujung lidah ke bawah gigi kacip. Itu penting tadi belakang. Ini bawah. Ke bawah. Sini. Jadi hujung lidah kita letak kat bawah tu. Apa huruf yang keluar? Ba. Sin, Sod, Zain. Sin. Dal. Dal, vo. Ini 3 huruf. Dal, vo. Okay, ni 3 huruf. Kadang-kadang bila kita baca Quran tak berapa nak keluar hujung lidah kita ni. So bila tak keluar dia bunyi sa. Dia kita ubah huruf. Mengubah huruf adalah lahnu jali ke lahnu khafi? Lahnu jali, kesalahan besar bila kita tukar huruf. Okey, sebab tu penting makhraj. Bila kita tak letak kat luar dia akan jadi sin lah. Jadi sa. Sedangkan sa. Za. Vo. Okey. Boleh? Itu kumpulan yang ketiga. Dah 3 kumpulan dah. Tadi kumpulan pertama hujung lidah naik ke langit. Kumpulan kedua hujung lidah ke belakang gigi kacip atas. Kumpulan yang ketiga hujung lidah ke bawah gigi kacip atas. Kumpulan yang keempat adalah masih hujung lidah pergi ke mana? Kaki kacip atas. Bawah gigi kacip. Belakang gigi kacip bawah. Bawah gigi kacip pula. Kacip. Belakang gigi kacip bawah. Ke belakang
Gigi kacik bawah. Belakang. Apa 3 huruf daripada situ? Zai, Zai, Sin, Sod, Zain. Huruf sofir. Sin, kan? Zai, Sin, sod. Zai, Sod. Jadi salah saya yang saya cerita tadi, saya pelat huruf S tu. Itulah. Bila saya dah tahu, saya letak hujung lidah kat belakang gigi kacip bawah. Tolak angin tu ke hujung lidah. Selesailah saya punya pelat yang dibawa selama puluh-puluh tahun. Okey. Saya terkejut lah bila Syekh kata Syekh saya salahkan guru. Dia kata guru tak ajar makhraj. Saya kata memang kat Malaysia saya tak belajar makhraj. Belajar terus nun mati. Terus mim mati. Betul tak? Jarang-jarang kita jumpa yang belajar makhraj huruf. Okey. Jadi silap dia kat situ. Jadi bila sebut tak betul, bawa kepada bacaan Al-Quran pun tak betul. Dia jadi boleh menukar huruf. Macam huruf za. Za kalau tak keluar lidah dia jadi za kat dalam. Sebab za kat bawah kan. Lidah di belakang gigi kacip bawah. Maka dah tukar daripada za jadi za. Daripada sa tadi jadi sa. Okey, menukar huruf. Baik, maka selesailah hujung lidah. Maka selesailah makhraj yang keluar daripada lidah. Daripada pangkal tadi ke tengah, ke tepi dan ke hujung. Okey. So baru kita ambil baru 2 bahagian. Bahagian halqum dan bahagian lidah. Bahagian lidah ni banyak sikit. Tapi bila kita buat tangan ni kita boleh nampak. Kita boleh bayang ni lidah kita. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dod. Lepas tu hujung lidah lam, nun, ra. Ta, dal, ta. Sa, dal, za. Sin, sod, zai. Selesai. Habis. Nak ingat tak ingat, nak hafal tak hafal je. Okay, kadang-kadang dia tak payah hafal pun lah. Tapi bila kita dah selalu membaca Al-Quran, kita ingat kan. Ustazah, cuba ulang sekali lagi yang tadi tu, seronok pula. Seronok dengar Saya buat daripada awal Okay. Bahagian makhraj ada 5. Yang pertama halqum, hamzah. Ini cara saya ulang kaji dulu. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Pergi kepada lisan, qaf, kaf, jim, shin, ya, dod. Hujung lidah lam, nun, ra, ta, dal, ta, sa, zal, za, sin, sad, zai. Oh. Habis. Kalau nak duduk saya saja seorang, tengoklah tapak tangan tu. Kan? Orang kata kenapa tengok tapak tangan. Kata jangan tak tahu tengok tapak tangan ni. Boleh tilik macam-macam kan. Makhraj pun keluar kan. Okay. Boleh nampak, boleh bayang kan. Tapi kita nampak lidah kita pergi mana. Tengah yang naik. Qaf belakang yang naik. Okay. Nanti bila kita gabungkan dia dengan sifat. Macam tadi contoh kan. Saya bagi contoh lah satu. Sin, sod, zai. Kan? Sin dengan sod ni makhraj ni sama ni. Belakang gigi kacip bawah. Tapi apa yang membezakan dia sifat. Bila sod isti'la, depan dekat belakang gigi kacip bawah, pangkal lidah kena tinggi sebab dia isti'la. Itu yang membezakan bunyi dia antara sa dan so. Walaupun makhrajnya sama. Ini yang kita kata nanti masuk mutajanisain pun benda ni juga makhraj yang sama, sifat yang berbeza. Benda ni lah. Okey. Baik. Selesai dah hujung lidah. Apa lagi ada? Bibir. Daripada lidah kita keluar pergi ke bibir. Maaflah kalau dalam buku tu saya tak berapa ikut turutan ke apa ke. Saya suka ikut bagi faham, bagi selesai daripada kerongkong naik pergi ke lidah, keluar pergi ke bibir. Okey. Oh, bukan. Sebelum bibir ada lagi dalam mulut. Sorry. Apa? Dalam mulut. Rongga mulut. Rongga mulut. Alif oh ya. Rongga mulut. Di manakah rongga mulut? Dari pangkal kerongkong ke ujung lidah. Pangkal kerongkong. Rongga. Rongga. Tengah-tengah. Rongga ni apa? Tengah-tengah tu. Rongga. Dari Tengah-tengah. ruang. Rongga Ruang. ni kalau kita sebut rongga, ruang. Ruang. Okey. Ruang kerongkong.
ruang kosong macam kita buat kek gula hangus tu ada rongga-rongga tu. Kan? Ada rongga-rongga tu. Lepas tu kan maksudnya benda yang benar lah. Dari ni budak bawa ni. dari lidah ke lelangit lidah, Ustazah. Dari rongga ke longkong. Cuba tengok lidah kita ni. Di antara lidah dengan lelangit kan ada ruang kosong. Inilah rongga. Jadi inilah rongga mulut. Ataupun kita panggil bahasa Arab dia al-jawf. Al-jawf ini. Al-jawf, rongga mulut. Al-jawf. Al-jawf. Okey. Dari rongga mulut ni keluar 3 huruf iaitu huruf mat. Okey. Boleh Ya, nampak tak alif. macam mana huruf mat keluar daripada rongga mulut? Ya. Nah, sebab tadi kalau kata Wow. ya tadi ya tu tengah lidah. Alif, waw, ya. Okey, Ya, ya wak yang balik. tengah lidah tadi itu ya yang berbaris, bukan ya mat. Maksudnya sama ada bunyi dia ya, yi, yu, itu tengah lidah naik ke langit. Sekarang cerita pasal rongga mulut ni, cerita pasal huruf mat. Okey, contoh saya bagi waladdallin. Berapa harakat kita baca? 6. 6. 6. Bo tadi makhrajnya di mana? Bo. Kat dekat kongkong. Peliling Kongkong lidah. A. Kat atas Bo, A di tengah ni. kenapa dengar ada orang kata kerongkong? Bo bukan kerongkong. Bo kat mana? Kat tengah dia tekak. Tekak. Bukan tepi Bujung lidah tekak tu. ni. Bujung nak tekak. Tepi kiri kanan. Tepi Tepi lidah. Tepi, Peliling tepi. Tepi lidah. Kerongkong. Tepi lidah kiri atau kanan. Ya. Ingat Kerongkong. tadi lidah ada pangkal, ada tengah, ada tepi, ada Kat pangkal hujung. lidah. Tepi. Tepi lidah. Tepi. Do. Ha? Kalau kong. Kalau Okey, bong. bo. Okey, bukan ko, dengar ko. Bo. Dengar ko. Waladdallin, kan saya baca waladdallin tadi. Kalau Kalau do. do. Okey. Kita baca 6 harakat. Tapi bila kita sebut huruf bo tadi, bo berapa harakat? Satu. Bo sahaja adalah 1. Enam. Matnya 6. Bo sahaja adalah 1. Bo sahaja. Jadi lidah kita pergi ke tepi tu, 6 harakat tu ke lidah kita kat tepi? Tak. Tak. tepi Lidah tak. kita akan balik ke tengah, ke tempat Ke tengah. asal dia. Okey, jadi 6 harakat yang panjang tu keluar suara daripada mana? Itu huruf mat tu. Rongga. Inilah Dekat rongga lah. Saya nak cerita sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh faham. Jauf ni apa? Apa yang dia katakan huruf mat daripada rongga ni tak nampak. Rongga. Nampak tak? Jadi apa-apa yang mat, tak kisahlah kalau dia mat wajib ke waktu tu mat jaiz ke, yang tengah duk panjang tu suara dia daripada rongga, tengah berlaku dalam rongga. Maksudnya kita tak kata waladdallin tu lidah kita duduk kat tepi tu sampai 6 harakat, tak. Mustahil, tak boleh buat. Dia satu je kat situ, do. Lidah kita dah patah balik dah pergi kat tengah. Lepas tu kita tarik panjang tu. Suara tu daripada rongga mulut. Rongga mulut. Itu yang dikatakan rongga mulut tu. Ya, Huruf mat. Huruf mat. So dia menyebabkan huruf mat. Tak kisahlah kalau dia ya waw. Qala atuhajju. Jun. Kan kita nak baca ju tu 6 harakat kan? Ju yang pertama 1 harakat tu ya, lidah tengah sebab huruf jim naik ke lelangit. Lepas tu dia turun balik. Ju. Nampak? Ju. Kita duduk panjang ju. Tu waktu tu lah tengah berlaku suara dalam jauh. Rongga mulut. Baik, boleh? Okey. Ada huruf mat, alif, waw dan ya. Maka dah selesai 3 bahagian
Halqum dah, lidah dah, rongga mulut pun dah. Rongga mulut. Bibir. Kita pergi kepada bibir. Ustazah kejap nak tanya. Tadi bukan Ya. kalau yang al-jawf tu, kalau Mhm. kita Al-jawf. sebut dari rongga kerongkong pun tepat ke Ustazah? Keluar rongga mulut. Suara ya. Suara apa-apa pun peti suara kita kat mana. Sebab tu kot dalam buku kadang-kadang ada perkataan rongga kerongkong suara tu ya keluar. Tapi nak kata tempat dia tu nanti bila kita tengah duk baca tu. Suara kita, lepas tu dia saya sebut tadi awal, lepas tu waktu komponen anggota komponen anggota yang terlibat tu. Antaranya adalah peti suara sebab suara kita nak keluar kan. Tapi dia tepatnya kat dalam rongga mulut lah. Rongga mulut. Okay. Ustazah, Ya saya. Dia tak nampak tau orang yang tanya ni. Saya minta maaf. Ada gambar. Zaitun. Cik Zaitun. Okay baik. Alif waw ya tu, Mhm. dia tengah-tengah rongga, maknanya dia cover semua huruf. Apa dia? Dia maknanya dia kontrol semua huruf. Alif waw ya, dia Hmm. betul-betul ada dalam tengah-tengah rongga mulut kan. Banyak huruf tu kena lalu rongga mulut tu. Ya. Dia duduk dalam tu lah. Tengah panjang tu. Situlah. Dia tak melibatkan, dia tak ada lidah kita tak perlu naik atas ke. Tak perlu, tak ada. Rongga saja. Okay. Baik. Okay, kita pergi pada bibir. Bibir ada 4 huruf. Okay, yang pertama adalah huruf yang melibatkan kedua-dua bibir. Iaitu ba, mim, waw. Wow. Mim. Wow. So kalau kita baca dia mesti kena guna dua-dua bibir. Ab, Mim. ab, am, au. Okay, dia tak boleh guna satu sahaja. Ada satu lagi adalah huruf fa. Fa adalah huruf bibir juga, tetapi bibir bawah sahaja dengan gigi kacip atas. Gigi kacip atas letak di perut bibir bawah. Diistilahkan sebagai perut. Maksudnya kita letak di tengah. Perut ni kalau ke badan kita, kepala sampai kaki, perut duduk kat tengah kan? Betul? Okay. Jadi tengah. Dia tak boleh depan. Depan macam ni tak boleh? Cuba sebut af. Lidah gigi duduk depan. Up. Bunyi up. Dia tak boleh. Dia tak boleh keluar angin tu. Angin hamas nanti tu tak boleh keluar. Dia kat tengah af. Jangan terlalu dalam. Af. Tak boleh tak? Okay. Tengah. Sebab tu dia penting istilah batnu. Bibir, perut bibir tu penting. Sebab ada orang bukan tak ada. Maksud saya memang jumpa orang yang baca af. Lidah gigi dia ke depan. Depan bibir. Bila ke depan, angin tak boleh nak keluar. Af. Sedangkan fa, huruf hamas, huruf yang terlepas nafas. Bila makhraj tak betul, sifat tak boleh buat. Af. Dia akan keluar angin. Af. Okay. Itu adalah 4 huruf yang keluar daripada Bibir. bibir. Yang melibatkan bibir. Okay. Ba, mim, waw, fa. Ustazah, waw ni waw yang berbaris lah juga Ya. Kalau waw mat dia masuk dalam jawf. Wa. Wi, wu. Itu baris-baris dia lah. Empat dah. Yang terakhir adalah khoyshum, rongga hidung. Rongga hidung ni hanyalah untuk dengung. Dengung sahaja, iaitu nun dan mim. Ada tak huruf lain yang dengung? Tak. Tak ada. Dia sama ada nun mati ataupun mim mati. Bertemu pada sekian dia jadi dengung, maka dengung itu keluar daripada rongga hidung. Sengau.
Lepas tu orang yang sengau sesama ni semua benda dia dengung kan. Betul. Selesai makhraj huruf. Belum pukul 12. Boleh ingat tak agak-agak? Senang kan? Oh, kena Kena hafal. baca. Senang. Dia kena ulang, Baca. kena ulang aja. Macam Kena saya ulang. buat tu. Buat tangan macam ni, ulang. Okay, jom kita ulang makhraj huruf kan. Ada 5. Okay, kalaulah saya pecahkan tadi, daripada 5 ni, yang am ni, kita nak khaskan dia jadi berapa khas tu? Berapa? 1, 2. Macam tadi, halqum, kita kata 1 kan halqum, tapi pecah kepada 3. 3. Sebab dia ada 3. Okay? Lepas tu lidah tadi pecah kepada berapa? Siapa ingat? 4. Banyak ni. 4, 4 5, 6. hujung. 6. 10. Kenapa 10? Sebab kalau tengok buku memang tahu jawapan 10. Betul tu. Kenapa 10? Kira kat mana jadi 10? 6, 6. 8. Kalau kira daripada yang saya cakap tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datang mana lagi 2? Lam Nun 3. Lam, nun dengan ra dikira 3 sebabnya lain-lain sikit. Kita tak letak tempat yang sama. Dia langit kan luas. Dia berbeza sikit. Depan sikit, belakang sikit. Jadi dia dikira situ sebagai 3. Sebab tu dia jadi 10. Okey, kalau kita kira kan untuk lidah sahaja qaf 1. Lepas tu kaf 2. Jim, shin, ya, 3. Pergi ke tepi lidah 4. Kemudian hujung lidah naik ke lelangit ada 3. Jadi 5, 6, 7. Hujung lidah yang 3 kumpulan lagi 8, 9, 10. Yang jadi 10. Ustazah nak tanya. Ya saya. Kalau untuk Saza, kita akan lidah sama ke? Apa? Tak dengar. Kadar keluar lidah tu sama je ke jarak dia? Dia Keluar daripada sebenarnya gigi. kalau kita tengok detail, dia tak sama. Tapi sebab saya tak nak peningkan. Sebab saya tak nak peningkan ya. Dia sa, zal dengan dha. Okey, dia memanglah ada beza sikit. Okey, berapa jarak di antara lidah dengan gigi tu? Jauh mana yang keluar? Dia keluar sikit, keluar banyak sikit. Okey. Tetapi untuk kita orang awam ni, kita pegang pada tu je dulu. Tak pening. Okey, sebab sekarang ni kita nak membezakan dulu antara za dengan za di dalam. Antara sa dengan sa. Okey, tapi kalau nak pergi kepada detail, saya boleh cerita. Okey, kalau za dia sikit. Za yang paling sikit. Sebab apa za paling sikit? Angkatkan pangkal lidah. Dia nak angkat pangkal lidah. Kalau kita keluar banyak, confirm pangkal lidah tak boleh terangkat. Kita keluar lidah, agak-agak kat dalam ni macam mana? Dia terangkat juga ke tak? Dia akan turunkan. Jadi za dia sikit je. Za. Kita tarik balik ke dalam. Za. Bila tarik balik ke dalam, pangkal lidah akan terangkat, automatik bunyi dia akan tebal. Bunyi tebal bukan kerana muncung bibir. Ingat benda tu. Bunyi huruf tu tebal bukan kerana muncung. Tapi orang kita suka muncung. Kho. Muncung. Bo. Muncung. Bunyi tebal bukan kerana muncung. Bunyi tebal kerana pangkal lidah yang terangkat. Isti'la. Itibak ni. Isti'la. Itbak dah lah. Itbak lagi kuat lain pula. Jadi kalau za tu dia yang paling sikit keluar.
berbanding the dan sa. The dan sa. Kemudian the banyak sikit, sa banyak sikit. Itu kalau ikut kadar dia. Okey. Boleh Cik Syataria? Boleh ya? Kalau ikut yang paling sikit adalah vo. Vo sikit saja. Tak. Kalau the lebih sikit dengan sa. Okey. Tapi untuk permulaan, bezakan dulu antara ini dengan makhraj yang bawah, belakang gigi kacip bawah tu. The, za, sa, sa. Itu yang paling penting dulu. Dah cakap yang tu, kita ubah yang ni pula sikit. Saya tak banyak takut pening. Okey, jadi tadi saya nak tekankan pasal bila mana huruf itu tebal, ingat dia bukan kerana muncung mulut. Muncung mulut hanya untuk Wow. hanya untuk wow, betul. Wow. Bagus. Depan. Saya tak expect jawapan tu. Hanya untuk baris depan. Baris depan. Baris depan. Betul. Baris depan sahaja dengan huruf waw. Waw ni tak kisah baris apa, dia mesti kena muncung dulu. Walaupun dia baris atas. Wa. Nampak? Kita muncung dulu. Wi. Wu. Itu adalah untuk waw. Okey. Dan bila baris depan, apa saja huruf baris depan, itu waktu itulah kita wajib muncung. Jadi huruf isti'la tak wajib muncung. Dia berlaku tebal kerana pangkal lidah kita yang terangkat. Okey, so jangan kita baca kita muncung. Okey. Apa kesan bila kita muncung? Ada kesan tak? Lari makna. Contohkan. Lari, kita kejar balik dia. Okey. Contoh saya bagi, kalau muncung, bahayanya bila kita biasa muncung pada huruf tebal ni, katalah ko. Tapi kita baca ko, kita muncung kan? Lain bunyi dia. Katakanlah ko tu jumpa waw. Waw nak muncung, kita dah muncung ko tadi. Kita nak buat macam mana? Mula buka mulut. Lagi panjang muncung. Muncung. Tarik, muncung Mulut 14. lepas tu muncung. Okey, itu yang jadi bila huruf ko tadi yang kita dah biasa muncung, jumpa waw yang memang kena muncung, dia akan nipis ke ko, dia nak buat macam mana, dia tak ada pilihan. Tu yang jadi qaumi. Nampak? Sedangkan ro tebal kan, ro baris atas tebal kan, jumpa waw. Tu yang jadi raw, alam yarau. Sebab dia nak muncung kat ro tak, dia dah biasa muncung kat ro, lepas tu nak muncung kat waw, automatik pandai pula pergi tukar, ro jadi nipis raw. Tu susah. Itu bahaya bila kita dah biasa muncung. Khaw wala khawfun. Kho kena tebal. Tapi bila jumpa waw, tak boleh nak buat, dia nipis ke kho jadi kha. Khaw. Nampak? Itu bahaya bila kita biasa dengan muncung. Memang saya tahu ada orang dia muncung. Saya dulu ada terima juga orang kata tak, ustaz saya ajar lagi tak muncung, dia suruh muncung. Ketuk-ketuk ke meja, muncung tak. Berlakunya huruf tebal bukan kerana muncung. Berlakunya huruf tebal, jangan kacau macam. Berlakunya huruf tebal kerana kita mengangkat pangkal lidah. Belum lagi, setengah jam. Go. Di depan. Okey. Baik. Ingat ya, fathah buka mulut. Fataha buka, bahasa Arab. Jadi buka mulut. Kadang-kadang orang kita tak berapa nak buka mulut baca Quran ni. Kan? Fathah buka. Dhammah ya dhummu, daripada perkataan sama erti dengan yashummu, cium. Huruf Cium depan. ni biar ke depan lah, bibir muncung. Bawah kasrah, dia macam cenderung, serong. So kita sengih sikit. Sengih. Bahasa dia sengih. Senyum sengih muncung. Tu yang orang baca bila dia dah biasa muncung, bila qaf baris bawah dia qi nak muncung juga. Qi, tak perlu. Dalam sahaja qi. Ya, qi bunyi. Jadi kalau saya buat slow motion, bunyi dia
Queen. Oh, Sebab dia nak Queen. sebab dia nak muncung dulu. Queen. Shin lagi satu orang suka muncung. Malam saya tahsin, saya banyak tulis dalam rekod tu muncung pada Shin ni. Tahu lah. Minasyai a'udzu billahi minasyai. Gitu. Tak boleh. Buat apa nak muncung? Tak ada apa baris dhammah. Lidah tadi yang naik tengah, lidah tengah naik atas. Minasyai tak perlu pun minasyai. Okay, dia dah biasa buat shh. Biasa suruh orang diam kan shh. Tu muncung tak apalah yang tu. Okay. Syaddah tekan, fathah buka, kasrah sengih, dhammah muncung, syaddah tekan. Tu je kunci dia. Bila baca Quran kita kena buka mulut lah. Baca. Kalau dulu saya kata jangan muncul lagi. Kemudian muncul lah ain baris depan. Tu jangan jangan keluar bunyi ain. Kadang-kadang orang bila duk tepi ain ni dia bunyi dua-dua bunyi ain. Jelaskan dia kadang-kadang kita buat satu-satu ni jadi main baca Quran hilang habis. Kena biasakanlah sebab huruf daripada halqum ni huruf yang kita tak guna. Okey, huruf-huruf daripada halqum huruf yang kita tak guna dalam percakapan harian kita sebagai seorang Melayu sejati. Betul tak? Betul tak? Sebab tu bila huruf kalau daripada halqum kita tukar. Orang Khalid kita panggil Khalid, Cik Khalid. Betul? Orang nama Abdullah Ain kita panggil apa? Lah. Abdullah. Kita panggil Abdullah. Okey, kan? Huruf sad pula. Huruf apa lagi? Huruf ain lagi lah. Huruf ain tadi. Huruf kha dah. Huruf ghain. Ghain lagi lah kita tak guna. Melainkan orang Kedah dia banyak guna ghain juga lah. Hang ni lah Kedah. Orang Kedah dia banyak guna halqum Sebab tu dia punya bahasa kasar macam orang Arab. Dia cakap bunyi kasar. Orang Arab dengar kasar tu sebab dia orang akhraj dia tu. Ustazah, Nabita dia guna suara halqum. Apa? Doraemon tu. Nobita. Ya ke? Saya buka balik. Nanti check balik lah. Tak kan? Kita semua Dia cakap. berasal. Saya rasa dia bukan guna halqum. Dia guna gunnah. Guna. Dia macam bunyi sengau dia punya. Kan dia kata, awak seronok tak hari ni? Awak seronok tak? Siapa? Itu kan? Nobita yang tu suara apa? Ya. Boleh buat dubbing lah tu. Asal tunjuk muka nak tengok. Apa yang cakap tu? Tunjuk muka. Dah buka kamera nanti mesti tak nak cakap. Okey, baik. Okey, apa? Tadi cerita pasal apa dah? Pasal huruf-huruf halqum. Sebab kita tak guna dalam percakapan harian kita. Bila kita tak guna, jadi bila kita baca Quran benda tu susah nak buat. Berbanding dengan huruf-huruf yang memang di atas lidah ni, huruf-huruf lisan, huruf-huruf lidah tadi. Nampak? Bahasa Melayu tak ada. Walaupun kadang-kadang kita nama orang tu dah memang ada huruf halqum tapi kita tak guna. Macam kha jadi ka, Khalid. Contoh macam Aisyah lah. Kalbu. Aisyah. Betul, Aisyah. Berapa orang yang memang panggil anak dia kalau nama Aisyah kita panggil dengan Ain. Tak, dia jadi Aisyah. Aisyah. Jadi A biasa. Dia pun jadi Echa. Tapi saya dengar kalau saya dekat Mesir dulu budak kecil-kecil nak panggil kawan dia kan.
Ya Abdurrahman. Dia panggil, ya Allah Tuhanku, saya kata makhraj kecil-kecil lagi. Ya, bila ya ada abdu jadi abda lah. Tengok kecil-kecil lagi dia dah praktiskan apa bahasa Arab. Makhraj. Yang apa bukan. Al-Quran Bila ada ya nida seruan dia tak boleh jadi abdu, dia abda. Oh, Ustazah, kata nama. Ustazah, yang mana satu betul kalau orang yang nama Azizah? Ha ke ataupun Ain. 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 Aziz. Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Panggil apa? Ajis. Sudah lari. Aziz. Bukan, Aziz tu. Ajis. Kan, jadi bila kita tak guna susah, kita tak biasa. Bila kita baca Quran dia jadi susah lah nak keluar. Jadi sebab lepas ni sebab tu penting kita belajar makhraj sebab kita tahu ada huruf daripada halqum. Bila kita baca keluarkan daripada tempat dia. Lama-lama kita dah terbiasa dengan praktikal Quran ni, dia akan biasalah. Keluar ain, keluar kha. Yang paling bawah tu yang paling kita cakap Yang ni. payah tu. Apa? Pergi zoo bawa anak-anak. Harimau kita tak ada. Mana ada. Harimau. Kita cakap atas bibir atau lidah ni je kan. Biasa. Okey. Jadi sebab kita bukan orang Arab. Jadi alhamdulillah kita ada peluang belajar. Jadi kita belajar makhraj huruf, kita tahu kat mana keluar kita buat. Buat ni bukan sehari jadi praktis. Arab tu dia cakap dia kecil macam tu. Kita umur berapa? Kita nak buat, dia susah lah. Okay, dia agak susah lah. Tapi at least kita tahu dan kita cuba. Kita usaha tu pun dah, Allah dah kira dah kan. Bersusah-susah membaca Al-Quran tu pun dah dikira pahala. Kalau ni yang kata ni tadi, kalau kita nak baca Quran tu wajib kan jadi fardu ain kan dengan tajuk yang betul, tapi dengan gaya kita yang tak tahu dan tak faham nak dengan belajar ilmu tajwid tu supaya kita tahu dan dapat baca Quran tu dengan betul. Baik, ada soalan tak berkenaan dengan makhraj ni? Okey, nampak tak bila kita dah tahu makhraj tu kat mana, itu yang nanti bila kita belajar nun mati, mim mati, kita akan lagi nampak. Oh, kenapa izhar? Sebab nun di mana tadi nun? Hujung lidah ke mana? Khayshum ke hidung. Hujung lidah macam mana nak bagi ke khayshum? Hujung lidah tu mana? Langit. Khayshum. Tadi huruf mim Hujung lidah Naik kita ke langit. Nun. Saya cakap tak jelas ya, nun. Ke langit. Ke langit tu bahagian mana Ustazah? Ke langit. Ustazah bahagian mana le langit tu? Yang depan. Depan sekali yang dekat gigi tu. Tak dalam ni. Yang dekat gigi sangat tu. Kalau buku kalau tak dekat tegusi hadapan. Okey, kalau yang dekat sangat dengan gigi kacip ni, yang belakang ni yang dekat sangat di antara gusi dan gigi tu, itu untuk ta, dal dan ta kat situ. Oh, okey. So dia belakang sikit lagi. Belakang. Jangan letak yang dekat gigi tu. Okey? Kena bezakan. Okey, jadi bila kita tahu makhraj langit keras boleh, tapi tak boleh dalam sangat. Contoh kan kalau saya kata lam kan tadi, saya pergi ke langit al. Kalau saya ke dalam al. Sebab sebab tu dia ada tempat dia. Baik. Tadi kalau bila dah kita tahu makhraj, macam kita tahu nun sekarang, nun mati adalah hujung lidah ke langit. Kemudian kita tahu huruf ain adalah makhraj mana? Kerongkong. Jadi jarak dia jauh ke dekat? Jauh. Maka bila jauh huruf itu akan diizharkan. Sebab tu jadi izhar halqi. Jauh. Sedangkan kalau nun mati jumpa lam, apa hukum dia kalau dalam ilmu tajwid? Bila runa. Bila runa dia diidghamkan, dia dimasukkan. Sebab apa dia dimasukkan? Bila kita faham makhraj, kita dah nampak, kita tahu nun dengan lam ni dekat sangat-sangat. Oh, iyalah.
Satu tempat. Satu tempat. Bayangkan kalau ni nak katanya Allah Ta'ala raikan lidah kita. Kita dah guna dah tadi untuk sebut min. Dah guna dah hujung lidah. Lepas tu kita nak sebut la pula. Min ladun contohnya. Min ladun. Susah kan kalau kita tengah baca Quran laju. Min la. Kita dah guna, kita nak guna lagi sekali. Jadi diraikan lidah kita ni, diidghamkan, dimasukkan. Jadi milla. Oh, tu yang jadi gitu. Okay. Itu. Ya. Kenapa? Kalau kita tak apa, sebelum ni tak tahu. Sekarang kita dah tahu kenapa diidgham, kenapa diizhar, kenapa idgham mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain. Mutajasinain. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Semua tu kenapa ada hukum-hukum tu, kenapa ada yang idgham, kenapa ada izhar, kenapa ada masuk, kenapa ada tak masuk, semua berkaitan dengan makhraj. Dia dekat ke, dia jauh ke, dia sama ke. Bila sama tu yang jadi mutamathilain. Bila kita dah faham benda ni, nanti senang nak belajar mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Sebab kita dah nampak makhraj mana yang sama, ta dal ta. Bila sama automatik idgham. Sebab tu jadi idgham mutamathilain, makhrajnya sama. Mutamathilain bukan, mutajanisain. Sifat dia lain. Mutamathilain kalau huruf tu memang sama kan. Kalau dia jauh, kalau dia hampir, mutaqaribain pun diidghamkan. Macam tadilah nun dengan lam, nun dengan ra, mir rabbihim, min ladun. Sebab tu saya suka letak tajuk makhraj ni awal-awal sekali. Okey, saya letak awal-awal sekali sebab bila kita faham, senang nanti kita nak faham yang lain. Okey, saya tak naklah kita belajar hafal. Jenuh hafal tu idgham ni, apa hurufnya, apa hurufnya. Lepas ni kita nampak. Tapi kita nampak, oh hikmah kenapa diidgham sebab ni lah dia. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Kita baca alhamdu. Lam tu kita izharkan. Kita tak masukkan dalam ha. Kenapa? Lam di langit, ha di kerongkong, jauh. Sebab tu lah lam itu diizharkan alhamdu. Tapi kalau kita baca kalau kita baca wati, itu sebab tu jadi alif lam qamariyah ataupun kita panggil dia izhar qamari, betul tak? Yes. Apa benda yang diizharkan? Lam itulah. Lam itu tak ada masalah untuk kita nak izharkan, nak jelaskan sebab apa? Sebab di antara lam dengan ha itu makhrajnya jauh. Tetapi kalau watin, lam itu diidghamkan masuk dalam ta. Kenapa? Lam dengan ta dekat. Lam hujung lidah naik ke langit, pergi ke depan sikit untuk ke belakang gigi kacip atas, huruf ta. Jadi bila dah dekat, susah nak sebut, nak guna lidah yang sama, hujung lidah yang sama. Jadi idgham, watin. Sebab tu kita panggil alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi. Idgham tu maksud dia masuk. Idgham syamsi. Nampak bila kita faham bab makhraj, banyak benda yang akan jelas. Berbanding kalau kita terus pergi hari ni, kita pergi nun mati, nak kena hafal lah nun mati huruf apa. Kita tak nampak benda ni. Sebab tu penting lah. Kelas pertama ni penting. Kalau ada yang tak masuk hari ni, nanti kena tengok video. Saya record ni. Okay. Umi record lah. Nampak lah awak. Yang penting tu. Okay. Ada soalan lagi tak berkenaan dengan makhraj? Tak ada dah, saya rasa jelas dah kot. Cuma nak praktikalnya lah. Tapi makhraj ni takkan sempurna lagi sebutan huruf tu selagi kita tak belajar sifat. Nanti kita akan belajar sifat. Okay. Walaupun daripada sifat ni lah kita nampak nanti walaupun makhrajnya sama, bunyi dia lain. Macam sa, so, ta, po tadi. Bunyi dia lain. Kebanyakan yang saya tegur tahsin semalam tu sifat saya rasa. Sebab bab nun mati dengung tak dengung tu semua dah cakap dah. Dekat 3 kan. Dengung ke panjang pendek tu semua dah okey. Tapi bila datang dekat sifat tu datang dekat sifat tu yang banyak lagi lah yang perlu diperkukuhkan. Okey. Boleh? Okey, nak ulang makhraj. Boleh? Kita ulang sama-sama boleh?
Boleh. Tadi macam kira macam tak dapat lagi kira 17 tu. Okey, 3 daripada halqum, 10 daripada lidah. Sudah berapa? 13. Ustazah, Okey. Ustazah ulang balik Ustazah. 10 daripada lidah Ustazah. 3 daripada halqum. Ya. Okey, kan ada 3 tingkatan tu. Okey. So daripada halqum saja ada 3 makhrajnya. Makhraj khas dia. Secara amnya lidah, halqum. Tapi khasnya dia ada 3. Okey, lidah tadi ada 10. Kita dah kira. So dah 13. Bibir jauh 1. 14. Pergi kepada pergi kepada bibir. Bibir berapa? Empat. Bibir 4 huruf tapi makhrajnya jadi 2. Makhraj syaz. Yang pertama yang menggunakan kedua-dua bibir. Ba, mim, waw. Yang kedua gigi kacip atas dengan perut bibir bawah iaitu Fa. Okey. Kemudian khayshum. Rongga hidung. Rongga hidung 1. Ada 2 kan? Rongga mulut 1. Ada 2. Jangan confuse dengan huruf Tadi kita cerita pasal huruf. Ini kita cerita tentang makhraj tu. Kita nak khaskan dia lagi. Kita nak kecilkan dia lagi. Memang dia 5. Halqum, lidah, rongga mulut, rongga hidung, bibir. Tapi kita kecilkan lagi. 5 ni pecah jadi 17. Sebab halqum ada 3 bahagian. Lidah ada 10. Bibir ada 2. Rongga hidung 1. Rongga mulut 1. Okey. Jom kita ulang sikit. Okey. Sama-sama makhraj huruf. Okey. Makhraj huruf. Ada 5 bahagian. Yang pertama al-halqu. Sebut huruf daripada bawah. Hamzah, Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Selesai dah. Makhraj halqum. Pergi kepada lidah. Paling dalam sekali. Pangkal lidah. Apa huruf dia? Qaf. Lagi? Kaf. Pergi ke tengah. Jim. Ya. Pergi ke tepi. Dot. Bot. Hujung lidah. Naik ke lelangit. Lam, nun dan ra. Hujung lidah pergi ke belakang gigi kacip atas. Hujung lidah ke bawah gigi kacip atas. Okey, hujung lidah ke belakang gigi kacip bawah. Selesai. Kan? Selesai lidah. Okey, pergi ke rongga mulut. Alif waw ya. Alif waw ya. Pergi ke bibir. Mim Waw ba. Mim, ba, Waw mim. Satu lagi. Fa. Fa. Okey. Hidung. Dekat hidung ada. Dekat Mim dan nun. mim dan nun iaitu gunnah. Sebut gunnah ya. Gunnah. Gunnah. Okey. Maka selesailah kesemua makhraj huruf. Okey. Selesailah kesemua makhraj huruf. Dan insya-Allah minggu depan kita akan ambil tentang sifat. Boleh tengok sifat ni ada 2. Okey. Saya bagi intro sikit lah. Sifat ada 2. Dia adalah pelengkap. Okey. Selalu saya cakap kelas mana-mana pun saya akan cakap. Walaupun tempat keluar yang sama, sifat dia berbeza. Walaupun anak-anak itu lahir dari rahim ibu yang sama, sifat anak-anak itu berbeza dengan benda tu. Dia tak sama. Okey. Tak sama. Okey, jadi penting kita baca. Sebab kalau kita tak tahu sifat huruf itu yang jadi nanti huruf-huruf yang bukan qalqalah pun kita qalqalah. Okey, kalau boleh kita bukan nak tahu huruf qalqalah apa. Apa bukan huruf bukan qalqalah. Kalau boleh kita nak tahu kenapa dia qalqalah.
Kenapa dia jadi qalqalah? Apa punca dia menyebabkan dia qalqalah tu bunyi? Okey. Okey, apa punca yang menyebabkan huruf tu dia berdesir ke, huruf itu dia dia punya suara terlepas ke? Kenapa ada suara yang terlepas? Apa yang tertahan? Benda apa yang menahan dia daripada keluar? Bila kita tahu makhraj ni, dia nampaklah nanti. Okey? Benda-benda tu. Baik. Kalau tak ada buku, siapa yang belum ada buku apa-apa tu bolehlah cari buku apa-apa. Okey, buku ni pun menarik jugalah buku ni. Ada yang ada kot. Tahsin tajuk. Sebab buku ni gambar dia jelas. Gambar dia jelas. Kalau macam soalan Acik Syatariah tadi tu kan. Buku ni memang dia tunjuk jelas. Maksudnya Sazal Gha tadi jarak mana buku tu apa keluar. Ustazah? Buku Tahsin Tajwid ni. Oh, Tahsin Tajwid. Yang dalam beli dekat Shopee tu Ustazah? Shopee ya. Betul? Ya. Di Shopee pun dekat ada. Shopee ada. Kalau tak nak dekat beli kat Shopee ada. Kalau tak nak dekat Shopee ada. Kalau tak nak dekat Shopee, pergi kat kedai dia je lah kat section 7. Oh, dekat Ustaz Wali tak ada? Ustaz Wali tak ada rasa. Okey. Nak tunjukkan Sazah muka depan dia? Tahsin Tajwid. Kat Shopee ada hasilnya? Ya, ada. Kat Saya pun Shopee beli kat ada. Shopee. Okey, saya bukan. Kita guna je lah mana-mana buku yang kita bagus kan. Sebab dia gambar dia jelas macam ni kan. Dia betul lah. Dia tunjuk, lepas tu dia akan cakap lagi macam tadi, macam huruf macam soalan Cik Syatariah tadi kan. Ni Dha. Dia tunjuk jarak lidah keluar tu jauh mana. Kalau Sa jauh mana lidah yang keluar tu. Semua ada cerita pasal makhraj, dia gambar sebab dia jelas kan. Bolehlah kita guna tambah-tambah lah daripada buku yang ada, sebab buku ni hitam putih sikit tak berapa jelas kan dia punya tu. Jadi kita top up lah, mana yang kurang kita top up. Ya saya. Nak cari kat Shopee. Dia Syubak Alami. Syubak. Dia tak ada tulis lah penulis dia. Dia terus terbitan Syubak Alami. Dia kalau search dekat Shopee tu ada. Dia akan keluar buku ni. Search je kat situ. Tahsin Tajwid Al-Quran. Buku Tahsin Tajwid Al-Quran. Okey, ini tambahan lah. Okey, sebab kadang-kadang kita ni bila cerita saja macam ni kita tak nampak. Kita nak kena tengok gambar. Betul tak? Jadi tambahan sahaja. Saya tak wajibkan pun beli, boleh beli. Kalau ada buku yang masjid tu pun guna buku tu pun ada gambar. Pun jelas jugalah gambar dia. Okey, buku yang tahap 1, tahap 2 tu. Cuma saya rasa buku tu tak ada ya, Cik Jamalia. Buku tu dah habis kan? Buku mana yang ni? Tahap 1, tahap 2 tu. Tahap 1 dah habis. Siap lagi. Tapi Ustaz Wali tengah tunggu order barulah. Yang version baru punya. Boleh? Nanti dah ada version baru, boleh beli ya. Boleh guna. Banyak buku, banyak rujukan. Okey, baik. Ada nanti boleh ulang kaji sendiri dulu bab sifat. Minggu depan insya-Allah kita masuk bab sifat. Sifat berlawan dulu, kemudian baru sifat tunggal. Ada masa kita masuk sifat tunggal. Kalau tak ada kita pergi pada sifat berlawan je dulu minggu depan. Okey, lepas habis bab makhraj sifat barulah kita belajar nun mati, mim mati semua tu. Itu pun ulang kaji je kan. Semua dah pernah belajar. InsyaAllah. Soalan tak? Ada soalan lagi tak? Dah habis akak tu. Nak praktis, nak buat praktikal makhraj ni macam tu lah. Online kan? Ni dengar je lah dulu. Okay. Saya ada soalan. Ya, siapa? Saya Aina. Saya first time belajar dengan Ustazah. Nak tanya, maknanya cara Ustazah mengajar ni memang pakai buku, dah kira teori lah, sejam setengah, betul? Betul, lebih pada teori. Tapi macam saya buat tahun lepas, kalau ada masa kita akan baca.
Contohnya macam nanti kita belajar sifat. Sifat ni kena baca. Sifat ni dia tak jadi kalau cerita je. Dia kena sebut. Ceritakan dia punya sifat dan hukum lah kan. Kita cerita. Macam ni makhraj itu kita tahu dulu. Tapi nak sebutnya tu memang kena sebut lah sepatutnya kan. Tapi dengan kita jumlah kita yang 22 orang ni pun ambil masa juga. Tapi nanti bila bab sifat, kalau boleh memang kita sebut. Contoh macam mana kita nak tahu, kita cerita pasal Hamas nak lepas suara, nak lepas angin, lepas nafas. Buat macam mana kalau kita tak cuba baca kan? Nanti kita buat insya-Allah. Apa yang sekadar termampulah. Itu Ustazah sebab ada masa saya uzur kan. Jadi bila kalau banyak sekadar banyak mengaji, miss banyak benda lah. Tu yang taklah. Kalau dia banyak lebih banyak, dia banyak kepada teori. Kalau nak baca pun mungkin sebut-sebut perkataan-perkataan tertentu je lah. Kita tak cukup masa untuk nak kita baca semua 22 orang untuk baca tu. Sebab tu kalau yang dah tahap 3 nak membaca, saya galakkan pergi kepada i-tahsin. Betul. Teorinya di sini, praktikalnya pada i-tahsin. Boleh? Semua orang boleh masuk ke? Ya, saya. Macam mana nak masuk i-tahsin tu? Siapa yang dah masuk? Rasanya dengan Ustaz Wali lah. Dia ada interview kan? Ke tak ada? Tak ada. I-tahsin tak ada. Tak ada dah. Bagi tahu Ustaz Wali. Dah layak dah. Tapi kalau kelas 3 ni dah boleh apply dah. Tahap 3 boleh apply. Tahap 3 ni dah boleh dah. Jadi kat mana kita nak beri praktikal anak ni kan, benda-benda yang kita dah belajar ni, amali dia dekat i-tahsin tu. Jadi saya pun galakkan lah kalau siapa yang nak masuk i-tahsin tu. Sekejap je, 1 minggu sekali kan? 2 kali. 2 atau 4. Ada 2 package. 1 2 lagi 4 slot. Tapi dia bayar lah sikit kan? Kalau 2 kali RM90, kalau 4 kali bayar double lah RM180. Okay, baik. Ustazah ada i-tahsin ke? Ada. Semalam ada beberapa orang yang saya kenal. Semalam i-tahsin. Hari apa? Saya macam semalam kan berebut-rebut masuk. Lalu saya suruh keluar. Sebab saya semalam hari Rabu, 2 sesi Rabu, tapi lepas ni saya tukar dah. 1 Rabu, 1 Isnin, pukul 11. Pukul 11. Saya boleh pagi. Tak boleh pagi. Pagi saya ada kelas lain. Saya tadi pagi pun tak sempat juga sebab dah penuh. Dah tak sempat. So nanti dia akan panggil balik. Tapi yang ni kalau pilihan ustaz atau ustazah kena first come first serve. Nanti kalau dah melebihi 5 orang, kena carilah. Saya pun akan accept 6 orang, 5 orang kalau hari yang saya boleh, ustaz kata boleh dapat 6 atau 7, saya takat tu je, betul tak boleh terima dah lah. Itu pun nama je 1 jam suku, tapi semalam 2 jam juga. Namanya? Itulah, tak tahulah. Untuk berapa orang ustazah? Mungkin sebab semalam hari pertama juga kot. Saya pun macam sementara nak biasakan kan. 5 orang, 6 orang. Okay. Pergilah. Mintalah i-tahsin tu, cuba tanya dengan Ustaz Wali. Saya rasa masih boleh kot. Tanya dia. Tahap 3 boleh? Boleh, tak 3. Mintalah. Okay. Wallahu a'lam. Tak ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita jumpa minggu depan insya-Allah. Okay, semoga dapat manfaat lah daripada kelas hari ni. Bab makhraj huruf, boleh tengok balik, diulang kaji balik, boleh cuba ingat lah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Kalau tak ada apa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakallah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jazakumullah khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.